Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton program Cerita bersama saya Hakim Rahman. Cerita program yang memaparkan kisah dan usaha para wartawan dan pengamal berita, pengamal media dalam membawakan kisah ataupun laporan kepada anda dan juga kisah-kisah di balik tabir dalam usaha pengumpulan bahan berita tersebut. Tetapi sebelum saya mulakan program cerita ini, saya nak bawakan kepada anda terlebih dahulu perkembangan terkini mengenai situasi kawalan pergerakan di negara kita ini. Umum bermaklum bahawa mereka yang tinggal di Lembah Kelang, di Putrajaya, di Selangor dan Kuala Lumpur khususnya dijangka akan menamatkan perintah kawalan pergerakan bersyarat yang sepatutnya berakhir pada 9 November ini. Tetapi sebentar tadi Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bahawa perintah kawalan pergerakan bersyarat di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya ataupun di Lembah Kelang secara umumnya dilanjutkan lagi. Berapa lama? 4 minggu ataupun 28 hari. Tetapi bukan hanya kawasan di Lembah Kelang saja yang dikenakan perintah kawalan pergerakan ini, ada 7 lagi negeri-negeri lain yang turut dikenakan perintah kawalan pergerakan. Apakah negeri-negeri itu? Di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan, di Perak, di Kedah, Pulau Pinang dan Terengganu. Dan perintah kawalan pergerakan bersyarat ini akan mula dikuatkuasakan pada 9 November ini sehinggalah 6 Disember. Dan mungkin mereka yang tinggal di negeri-negeri yang saya sebutkan tadi boleh berasa cemburu dengan mereka yang tinggal di beberapa negeri lain. Contohnya di mana lagi tadi? Di Perlis, Pahang, Kelantan dan Sarawak yang tidak dikenakan perintah kawalan pergerakan bersyarat, tetapi mereka masih lagi dalam fasa PKPP. Okey, itu mengenai perintah kawalan pergerakan bersyarat. Tetapi bagaimana pula dengan SOP-nya? SOP-nya masih lagi sama seperti sebelum ini, iaitu tiada rentas daerah ataupun negeri yang dibenarkan kecuali bagi kes-kes kecemasan, dan mereka yang perlu merentas negeri atas urusan kerja perlu menunjukkan pas kerja ataupun surat kebenaran dari majikan, dan hanya 2 orang saja dari sebuah rumah yang dibenarkan keluar untuk beli barangan keperluan. Tetapi individu yang berisiko seperti kanak-kanak tidak dibenarkan ataupun tidak digalakkan sebenarnya untuk keluar ke kawasan yang berisiko. Begitu juga dengan institusi-institusi pendidikan seperti tahfiz, IPT, tadika, taska juga ditutup. Bagi aktiviti ataupun majlis keagamaan pula, ini akan ditentukan oleh pihak berkuasa negeri kerana hal ehwal agama jatuh di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Yang paling penting, aktiviti sosial tidak dibenarkan, pusat hiburan, kelab malam lagilah tak boleh dibenarkan, tetapi kegiatan ekonomi masih lagi boleh beroperasi mengikut SOP yang ditetapkan. Dan keputusan ini dibuat berdasarkan penilaian risiko yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang mendapati bahawa ada peningkatan kes di negeri-negeri yang dikenakan perintah kawalan pergerakan bersyarat ini, iaitu Kedah, Pulau Pinang, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Terengganu ini, dan tujuan PKPB itu dilaksanakan bagi mengekang pergerakan yang memungkinkan ada potensi penularan lebih banyak lagi kes jangkitan COVID-19. Baik, itu laporannya yang anda juga boleh lihat di laman web kami di extraordinary.com, dan juga laporan penuh butiran lanjutnya di Awani 7.45 malam nanti. Tetapi selepas saja anda habis menonton Awani 7.45 malam nanti, jangan ke mana-mana, teruskan berada di depan televisyen anda kerana malam ini Extra Awani akan menyiarkan temu bual eksklusif bersama Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan untuk itu saya nak bersama dengan Zulfitri Yusof dan juga Fauzi Zain, 2 orang individu ini yang akan bertanggungjawab dalam penerbitan temu bual atau eksklusif itu. Dan Zul dan Fauzi sudah berada di Bukit Kewangan. Sudah bersedia, Zul? Sudah bersedia, Hakim, Zul, kami di sini. Steady. Zul, kalau kita lihat nak interview seseorang ini sebagai wartawan bukanlah perkara yang mudah. Mungkinlah kalau kita nak interrogate rakan sendiri mungkinlah senang, tapi nak interview seorang individu, seorang sosok yang ini bukan orang biasa, ini Perdana Menteri. Jadi ini pasti memerlukan persediaan dari segi soalan nak ditanya, dari segi persediaan mental dan emosi, itu tak masuk gugup lagi. Jadi bagi Zul sendiri macam mana persediaannya? Dah bersedia ke?
InsyaAllah bersedia, tapi saya rasa seperti Hakim juga, apabila setiap kali kita keluar bersiaran, perasaan berdebar, gementar tu ada, tapi itu bagus untuk persiapan kita supaya kita melakukan yang terbaik. Tapi saya suka juga untuk bercakap bahawa saya rasa di Astro Awani kami berbesar hati apabila Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bersetuju dan juga meluangkan masa untuk ditemu bual pada malam ini. Kerana saya rasa ini cukup signifikan sekali, Hakim, selepas pembentangan Belanjawan 2021 semalam. Banyak perkara yang rakyat tertanya, banyak juga perkara yang rakyat perlukan penjelasan, dan juga saya kira sebagai seorang Perdana Menteri, ini juga tahun pertama Belanjawan 2021 dibentangkan di bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Sudah pasti saya rasa ini adalah satu peluang yang terbaik untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menjelaskan beberapa perkara, dan saya rasa yang cukup menariknya ialah ianya dijalankan secara langsung pada malam ini. Satu kelebihan juga kepada kita di Astro Awani, Hakim. Ya, dan Zul, ini sebenarnya bukan pertama kali Zul berhadapan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, sebab sebelum ini pun Zul pernah menemu bual Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan apabila kita bercakap mengenai menemu bual seseorang ini, kita nak memahami bahasa tubuh ataupun body language seseorang yang kita interview itu. Jadi Zul sendiri, pada pandangan Zul yang pernah beberapa kali berkesempatan berpeluang menemu bual Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, bagaimana Zul melihat pembawaan diri Tan Sri Muhyiddin Yassin ini apabila berhadapan dengan media yang kita sebut maklum Tan Sri Muhyiddin ini jarang appear dalam media? Saya kira tahun lepas saya berkesempatan menembual Tan Sri ketika beliau menjawat jawatan sebagai Menteri Dalam Negeri. Tapi apabila Hakim mengatakan bahawa susah tak nak interview orang-orang besar yang berjawatan tinggi dan sebagainya. Tapi saya kira pengalaman, dan juga seperti Hakim juga yang pernah ada banyak pengalaman menembual tokoh-tokoh politik dan juga orang-orang besar, saya kira sebagai wartawan tugas kita yang sebenar ialah untuk bertanyakan soalan dan juga mengemukakan isu, dan juga lebih penting ialah bagaimana untuk memastikan bahawa satu temu bual itu dapat dijalankan dengan baik. Sudah pasti kalau seperti Hakim pun banyak mengacarakan program-program yang berbentuk temu bual, talk show dan sebagainya. Saya kira itu juga yang Hakim lakukan, dan juga macam Tan Sri, saya kira ini juga peluang yang dan juga kesempatan yang terbaik untuk Tan Sri menjelaskan pelbagai perkara secara langsung pada malam ini. Jadi saya pasti Hakim teruja, apatah lagi saya juga teruja, Fauzi sebagai penerbit juga teruja untuk mengikuti temu bual pada malam ini. Ya, dan biasanya ramai orang tak tahu di luar sana yang kita sebenarnya di Astro Awani ini boleh memakai pelbagai topi. Maksudnya hari ini kita boleh jadi penyampai, esok kita boleh duduk di belakang tabir, dan itu juga yang berlaku pada Fauzi. Kalau sebelum ini Fauzi banyak mengacarakan program seperti cerita yang saya sedang kemudi ini, kali ini malam ini Fauzi berada di belakang tabir pula. Jadi Fauzi, bagaimana nak memastikan nak shift daripada apa ni orang kata sesuatu post tu, maksudnya daripada news anchor ataupun pengacara kepada penerbit di belakang tabir pula? Inilah sebenarnya Astro Awani kalau anda nak tahu, sebab kami bukanlah melakukan satu pekerjaan saja, tetapi seperti Zul juga selain daripada penyampai, beliau juga adalah seorang editor dan juga seorang producer. Begitu jugalah saya, selain daripada menyampai, saya juga adalah seorang penerbit. Untuk malam ini eksklusif bersama Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, seperti yang Zul katakan, signifikan untuk kehadiran Tan Sri. Kalau di Astro Awani, kalau anda berkesempatan untuk mengikut rapat rancangan ataupun berita Buletin Awani yang kami lakukan seminggu dan juga 2 minggu sebelum ini, kita membawakan diskusi pra-belanjawan 2020. Ada kita lakukan perbincangan dan juga diskusi sama ada menerusi daripada Buletin Awani dalam program-program Bual Bicara dan juga hal ehwal semasa current affairs juga kita membawakan diskusi mengenai pra-belanjawan. Semalam hari kemuncaknya pembentangan Belanjawan 2020, dan juga hari ini cukup signifikanlah kita membawakan individu nombor 1 negara untuk mungkin sudah tentu selepas pembentangan belanjawan masih lagi ada pertanyaan-pertanyaan khususnya di media sosial. Biasalah antara soalan-soalan tentang KWSP, tentang moratorium dan juga beberapa lagi lah mungkin yang mencuri tumpuan mereka sepanjang semalam. Jadi untuk hari ini sudah tentu soalan-soalan yang masih lagi bermain di minda dan juga yang bertanya-tanya tentang Belanjawan 2021. Malam ini Zul dan juga
rakan penyampai akan membawakan pertanyaan-pertanyaan itu kepada Tan Sri sendiri dalam bahasa yang mudah. Bila mana kita bercakap tentang Belanja 2021 Nombornya banyak sangat. nombornya Hakim memang arif pasal benda itu nak menghadam nombor, tetapi saya kira itu pendekatan yang kita cuba lakukan untuk menyampaikan dengan mudah satu perkara. Dan juga dalam masa yang sama Hakim, saya rasa cabaran utama untuk temu bual ini bukan sahaja untuk mendapatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin Perdana Menteri sendiri untuk bersama dengan kita, tetapi bagaimana produksi itu dapat dilakukan dengan baik, kerana kita tahu dengan angka kes COVID yang meningkat dan juga SOP kita sendiri di Astro Awani yang menjalankan SOP yang begitu ketat dalam penerbitan kita. Kalau lihat kepada rancangan ataupun program khas Belanjawan 2021 semalam pun, kita tidak menerima kehadiran tetamu di studio kerana kita melakukan ianya secara maya dan secara langsung. Tapi apabila saya rasa cukup besar hati juga dengan pengawalan dan juga pematuhan SOP yang ketat pada malam ini apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin datang, saya kira selain daripada konten itu, tetapi pematuhan SOP itu malam nanti juga perlu menjadi satu perkara yang kita fikirkan bersama dan juga kita teliti juga pada malam ni Hakim. Ya Zul, selain daripada SOP itu juga, tetapi apabila bercakap mengenai satu temu bual eksklusif ini, yang orang tertanya-tanya pastinya apa yang nak ditanya, apa yang nak dijawab, apa reaksinya, banyak persoalan. Jadi Zul, kalau Zul boleh sikit saja kongsikan apa agaknya antara angle ataupun bukan kata soalan bocor lah kan, tapi nanti orang cakap dah tahu pula nak jawab apa nanti kan. Jadi apa antara isu ataupun yang mungkin menjadi persoalan yang berlega-lega di fikiran Zul? Hakim pun pandai dia nak tahu jawab soalan terlebih dahulu supaya dia boleh tweet terlebih dahulu supaya rakan-rakan dia ada interaksi bersama dengan beliau di media sosial. Tapi saya kira bukanlah berkongsikan soalan bocor, tapi kalau dapat memberikan gambaran, kalau melihat kepada parameternya, ini adalah temu bual Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas Belanjawan 2021. Sudah pasti kita bercerita mengenai perincian belanjawan itu sendiri. Dan apabila kita bercerita sosok seorang Perdana Menteri, kita bukan sahaja bercerita mengenai angka-angka dalam belanjawan itu. Tapi kita tahu, kita berganjak semula kepada tempoh 2 atau 3 minggu yang lepas, jalan untuk menuju ke sidang Dewan Rakyat semalam, Belanjawan 2021, bukanlah satu jalan normal biasa yang kita lakukan sebelum-sebelum ini. Bagaimana konsensus di antara parti-parti politik dan juga ahli parlimen, itu mungkin antara soalan yang mungkin akan ditanyakan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin selain daripada perincian. Dan juga kita juga melihat kepada pentingnya meskipun bersama dengan Perdana Menteri, pentingnya bagaimana kita melihat sudut-sudut dan juga perspektif-perspektif di blok satu lagi parti politik contohnya. Kalau itu dapat kita tanyakan pada malam ini, itu juga antara perkara yang bakal kita hujahkan ataupun kita kemukakan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin pada malam ini, insya-Allah. Kalau Hakim nak tanya soalan apa kepada Tan Sri? Hakim tak nak tanya dulu kalau kita dapat tahu. Saya tak boleh nak kongsikan sebab saya pernah berpeluang sebelah kaki memasuki dalam pejabat pentadbiran ataupun pejabat politik. Jadi itu sikit sebanyak saya kira macam akan ada soalan bocor lah dari saya. Tapi tak mengapa, yang itu saya kongsikan dengan Zul dan juga Fauzi, dan kita harapkan malam ini jam 8.30 malam ni Zul. Betul. Hakim, cuma satu kita ingatkan, malam ini juga kita akan bersiaran di Astro Awani 501 8.30 malam. Temu bual ini akan berlangsung selama 1 jam. Kalau anda boleh mengikuti juga kami di platform digital kami, di aplikasi Astro Awani dan juga di 501 Awani, serta seluruh platform digital kami. Dan juga temu bual ini juga akan disiarkan secara serentak di saluran-saluran TV utama Malaysia. Dan saya kira satu perkara lagi yang kalau kita dapat lihat ialah ini peluang untuk kita melihat bagaimana Tan Sri terbuka untuk menjawab soalan. Dan sudah pasti apa juga yang kita katakan, kalau Hakim, Fauzi tahu, rumah kita di Astro Awan ini mungkin yang kita janjikan ialah ada perspektif yang segar untuk kita bawakan dalam temu bual ini. Hakim, dan mungkin sebagai tambahan satu perkara lagi, selepas daripada 1 jam bersiaran Zulfitri dan juga rakan penyampai untuk menemu bual Tan Sri Muhyiddin Perdana Menteri, kami akan membawakan diskusi pasca pada temu bual itu, apa perkara yang penting yang boleh ditarik keluar untuk kita bawakan dalam diskusi selepas itu. Maksudnya mungkin ada perkara yang mungkin akan disentuh oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mungkin menjadi satu perkara baru yang perlu kita ketahui pada ketika ini dan juga kita diskusikan, Hakim.
Jadi 8.30 malam ini di saluran 501 selama 1 jam. Kemudian selepas itu ada perbincangan lagi daripada temu bual yang mungkin ada perkara-perkara baru yang ada wait untuk diperbincangkan selepas itu. Terima kasih Zulfitri Yusof dan juga Fauzi Zain di atas perkongsian untuk cerita. Malam ni saya pun tak sabar nak nantikan temu bual eksklusif bersama Yang Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, terima kasih Zul. Itu tadi Zul, dan Zul sudah kongsikan sedikit sebanyak bagaimana usaha di balik tabir untuk membawakan kepada anda laporan-laporan tertentu. Tetapi dalam masa sama, itu apa yang dilakukan di studio, di bawah sinaran lampu dalam bilik yang berhawa dingin. Tetapi mereka yang berada di lapangan, tugas wartawan ini bukan hanya saja seperti anda nampak dalam TV, tapi juga mereka berada di luar. Dan itu juga dilakukan oleh wakil-wakil atau wartawan kami di lapangan. Dan salah seorang adalah Nur Fazlizai Ali. Fazlizai ini kalau ringkasnya kita panggil gelaran Mekja lah kan, tapi itu bahasa panggilan antara kalangan wartawan di Sarawak ini. Dan Fazlizai juga membuat liputan terhadap sebuah mukim di Terengganu, di Mukim Rasau di Dungun Terengganu ini, yang merupakan sebuah negeri ataupun kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat pertama di pantai timur, iaitu di kawasan Dungun, iaitu PKPB dari 7 hari bulan sehinggalah 20 November. Dan ini juga memberikan cabaran. Kalau anda rasa sukar untuk bergerak, begitu juga dengan para wartawan di luar sana, untuk bergerak dari satu lokasi ke satu lokasi, mereka berhadapan dengan halangan dan juga rintangan. Tetapi itu semua tidak mematahkan semangat untuk terus membawakan laporan yang menyeluruh kepada anda semua. Dan Fazlizai juga ada di Skype ketika ini. Fazlizai, kalau boleh kongsikan apa perkara yang Fazlizai rasakan sukar sangat nak lakukan, terutama ketika PKPB ini, dalam usaha nak bawakan liputan kepada seluruh rakyat Malaysia? Okay. Kalau macam kawan-kawan lain dah melalui dia, untuk saya di Terengganu baru pertama kali saya melalui PKPB ni. Mungkin orang kata kalau PKP tu kita dah merasai, tapi PKPB ni memberi pengalaman yang lain lah. Walaupun orang kata perintah tu bersyarat, namun kita masih boleh melalui tempat-tempat yang sepatutnya. Tapi orang kata bagi orang kampung di kawasan tu, bila menerima orang luar ni, dia agak tidak mahu berbesar dengan kami. Walaupun kami ni orang luar, bila kita cakap kita ni reporter, namun gitu. Itu saya rasa satu cabaran yang besar buat saya untuk saya menemu ramah beberapa penduduk di kawasan tu. Kerana majoriti daripada mereka kan berada di dalam rumah, dan kalau kita pergi pun tak nak keluar daripada rumah tu. Jadi saya mengambil alternatif dengan mencari peniaga-peniaga di sekitar untuk saya dapatkan gambaran sebenar di kawasan Kedah berkenaan ini. Di mana kalau di kawasan Kedah tu biasanya dikata meriah, tapi bila PKPB ni suasana tu dah suram. Kalau aktiviti perniagaan pula macam cakap dah pukul 5.30 dah tutup. Bila diorang kata bila dah tahu PKPB ni, panik tu sentiasa ada lah, walaupun kita pernah melalui PKP sebelum ni, tapi bagi mereka bila Fazlizai? Okey. Boleh teruskan. Fazlizai, kita boleh dengar ke? Ya, okey. Boleh dengar? Ya. Inilah biasanya perkara yang berlaku apabila kita bersiaran. Inilah salah satu cabaran wartawan juga apabila kita berlintas langsung di lokasi yang berbeza. Tapi dalam masa yang sama tadi saya dengar Fazlizai cakap nak menemu bual tu sukar apa semua. Sedangkan kami yang berada di sini nak mendapatkan tinjauan umum, nak menemu bual individu yang berada di kawasan awam pun sukar. Jadi Fazlizai buat pendekatan bagaimana? Ketuk pintu ke ataupun berhubung melalui media sosial untuk menentukan ataupun menetapkan waktu temu bual? Okey. Nasib saya orang kata agak baiklah kerana waktu saya pergi tu ada kedai-kedai yang masih meneruskan operasi, di mana kami cubalah menghampiri beberapa kedai berkenaan dan mereka memberi layanan yang bagus. Walaupun pada mulanya 2-3 kali mereka menolak untuk ditemu bual sebab bagi mereka kita ni orang asing dan mereka takut bila terjadinya virus berkenaan di kawasan mereka, mereka takut kita ni macam sebagai pembawa dan sebagainya. Itu adalah orang kata fikiran-fikiran yang masa pergi jumpa. Memang kita orang memang ada perkenalkan diri, semua kita pakai mask semua, tapi dia orang macam takut sebab dia orang kata sebelum ni pun bila buat saringan tu ada yang makan gelang putih mari ke kedai mereka. Jadi mereka rasa bimbang keadaan macam tu kerana dengan keadaan anak-anak kecil mereka di rumah, mereka bimbang wabak itu boleh merebak dengan cara macam tu. Itulah antara cabaran yang saya terpaksa hadapi untuk PKPB ni, Kim.
Ya, dan cabaran untuk membuat liputan ini juga setiap permasalahan itu menuntut kita untuk menjadi kreatif dan tidak terlalu play by the book. Jadi mungkin selepas ini Faziza ada kaedah lain nak menemu bual ataupun nak membawakan bahan-bahan berita. Okey, kalau sebelum ni saya dah menemu bual beberapa penduduk kampung, mungkin lepas ni kita akan pergi lebih rapat, mungkin bersama Exco ataupun sebaliknya. Saya rasa bila kita pergi bersama dengan Exco ataupun sebaliknya, mereka akan dapat membantu kita untuk mendalami masalah yang ada di situ, mungkin dari segi barang keperluan makanan dan sebagainya, Kim. Sebab hari ni baru bermula, mungkin orang kata kawasan lain dah biasa, tapi di Terengganu ni pertama kali macam mana mereka mengendalikan dan sebaliknya, Kim. Tapi saya akan cuba dapatkan untuk masuk ke kawasan-kawasan yang sepatutnya bersama pegawai-pegawai yang berkaitan nanti, Kim. Terima kasih Nur Faziza Ali, Wakil Extra Awani Terengganu. Buat apa pun yang penting patuhi prosedur operasi standard dan jaga kesihatan diri anda, kerana virus ini boleh menyerang sesiapa saja. Kita tidak nampak musuh yang tidak dapat kita lihat. Tapi apa pun, terima kasih di atas usaha dan juga apa yang dilakukan Faziza untuk membawakan bahan-bahan berita untuk perkongsian rakyat Malaysia. Terima kasih Faziza di atas perkongsian tersebut. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.